Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Bersua lagi dalam Galeri Nasional yang akan memaparkan segmen Misi Oh Misi. Tanggal 12 Mei, seluruh dunia bakal menyambut hari yang cukup istimewa. Hari Jururawat Antarabangsa, hari bagi menghargai dan mengenang jasa mereka yang berjaya dan bertanggungjawab menyelamatkan nyawa manusia. Bagaimana pula dengan penglibatan lelaki dalam profesion kejururawatan ini? Dan mampukah mereka melakukan kerja-kerja yang didominasi oleh kaum hawa ini? Bersama Muhammad Syamsul Ishak dalam paparan khas Misi Oh Misi. Perkhidmatan yang diorang bagi terbaik lah. Kualiti jururawat baguslah, not compare like those time. Now is more better, more systematic training. Rasa baiklah, meningkat dan perkhidmatan pun okey. They treat the patients quite good lah, quite patient. Quite okay lah. Sebab friendly lah, they're helpful. Kualiti jururawat sekarang ni okey lah, semakin meningkat. Sebut sahaja tentang jururawat, secara tipikalnya pasti ramai di kalangan kita membayangkan susuk-susuk wanita beruniform cantik yang ada di hospital. Pelbagai rupa dan warna uniform membezakan kedudukan dan organisasi yang diwakili mereka. Sebutan misi pula popular atau banyak digunakan di kawasan-kawasan luar bandar bagi gelaran yang manja untuk jururawat. Namun, apapun gelaran yang diberikan, tugas hakiki jururawat ini tetap sama, iaitu memberikan penjagaan profesional yang membabitkan aspek kesihatan. Profesion kejururawatan adalah satu kerjaya profesional yang menuntut bukan sahaja kemahiran dan pengetahuan yang tinggi, malahan ketahanan mental dan fizikal bagi menangani cabaran yang bukan sedikit. Bahasa mudahnya, para jururawat bertanggungjawab menjaga keselamatan dan membantu menyembuhkan pesakit. Penjagaan kesihatan termasuklah individu yang sihat serta menangani kecemasan dalam semua keadaan. Ya, memang bahasanya mudah, namun secara praktikalnya jika diteliti, tanggungjawab mereka sangat berat. Belum lagi dikirakan cabaran-cabaran terkini dalam melunaskan tanggungjawab yang diberikan. Tapi macam-macam lah dugaan yang kita hadapi. Satu contohlah di mana ada satu keluarga yang tak dapat nak terima dia punya keadaan salah seorang dia punya ahli keluarga pesakit, walaupun kita dah cuba memberikan rawatan yang terbaik. Masa tu emosi masing-masing tak stabil, masing-masing nak menyuarakan kemarahan semua tu, tapi kita jururawat masa tu kena hadapi situasi yang saya kira genting lah masa tu. Sebab kita membantu orang sakit, tetapi dia memerlukan kesabaran yang tinggi, dan itu juga untuk mendidik kita supaya kita menjadi lebih sabar, lebih menghormati orang, lebih memahami maksudnya orang punya kehendak semula. Mendapatkan pandangan individu yang berpengalaman luas dalam profesion ini, yang juga Presiden Persatuan Jururawat Malaysia, Matron Hajah Ramziah Haji Ahmad. Beliau berkongsi lebih dari sekadar pengalaman. Kita memerlukan ramai jururawat-jururawat. Kita masih ada shortage. Dan jururawat ini apabila kita diceburi dalam bidang ini, pekerjaan yang sangat mulia dan sangat memberi kepuasan dalam hidup kita. Jadi saya harapkan ramai lagi yang akan memilih karier ini sebagai satu profesion. Profesion kejururawatan ini sangat mencabar
dan sangat diperlui di mana negara pun. Yang saya katakan isu pertama di sini ialah dari segi kita mengawal kualiti mereka. Kualiti jururawat ini. Kita ingin mereka menjadi seorang yang profesional. Kita inginkan mereka memberi khidmat terbaik untuk masyarakat. Yang juga disarankan oleh Menteri Kesihatan iaitu kita inginkan ramai jururawat dari bukan Melayu. Dari segi latihan kita ada jururawat yang mempunyai diploma, ijazah, masters dan PhD. Dan bilangan ijazah ini seharusnya dipertingkatkan kerana masih tidak sampai ke tahap yang kita kehendaki. Delivering quality, serving communities, nurses leading chronic care. Itu tema Hari Jururawat bagi tahun ini. Bukan sekadar retorik, tetapi hakikat mengenai visi dan misi mendepani cabaran yang lebih hebat. Selaras dengan peningkatan tahap standard dalam profesyen kejururawatan ini, pelbagai perubahan dan peningkatan elemen dapat disaksikan. Pengiktirafan terhadap kualiti dan persembahan yang diberikan terhadap para jururawat ini bukan saja datang dari negara kita sahaja, malah tahap antarabangsa termasuklah Arab Saudi, Switzerland dan UAE. Saya bangga mengatakan standard of nursing di Malaysia ini lebih tinggi daripada negara-negara lain di Asia. Sebab apa? Kita telah pun biasa mengimport nurses-nurses dari beberapa negara luar di Asia dan kita tahu bahawa jururawat Malaysia ini mempunyai satu pencapaian yang tinggi dari segi standard of nursing. Antara individu yang paling lama dan masih aktif memperjuangkan kepentingan dan kebajikan legasi jururawat ini, Hajah Ramziah mempunyai amanat yang dirasakan harus dipenuhi demi mengharumkan nama jururawat Malaysia yang semakin disegani. Dan berharap bahawa pemimpin-pemimpin kejururawatan akan menjadi role models. Mereka ini berkaliber, dapat memberi inspirasi kepada junior-junior nurses untuk meneruskan warisan yang telah kami rintiskan. Mereka patut jadi kompeten dari segala segi, misalnya dari perhubungan awam, soft skills, profesionalisme, kompetensi, semua itu dilihat oleh junior sebagai, seperti saya kata tadi, role models. Profesyen kejururawatan adalah satu bidang tugas profesional yang sentiasa diperlukan di dalam masyarakat. Tidak semua individu mempunyai apa yang diperlukan untuk menjadi jururawat yang serba lengkap secara emosi mahupun fizikalnya. Ada beberapa orang saya rasa memang membantulah untuk di Dewan Bedah ni kan, terutama untuk mengangkat pesien lelaki kan. So kita memerlukan tenaga orang lelaki lah untuk tolong mengangkat pesakit dan juga dia boleh juga kerjasama dengan macam kita yang perempuan jugalah. Ya, pada saya jururawat lelaki ini memang diperlukan, terutamanya di kawasan-kawasan tertentu seperti di kawasan trauma dan kecemasan, ortopedik, Dewan Bedah dan juga ward psikiatrik.
di mana kawasan-kawasan ini merupakan kawasan yang lebih memerlukan tenaga lelaki. Di samping itu, terdapat juga pesakit yang memerlukan jururawat lelaki untuk memberi perawatan kepada mereka. Yes, kombinasi ni itulah kita dapat kata memberi perawatan yang kata bersama rata lah juga kan kepada semua, dan juga kita menempatkan diorang ni di mana tempat-tempat yang kita tengok ada yang macam memerlukan tenaga yang lebih lah kan. Bagai satu stigma, kerjaya membabitkan ke jururawatan dan sains kesihatan, sinonimnya sering dikaitkan dengan wanita dan ramai yang skeptikal apabila memperkatakan mengenai jururawat lelaki. Perubahan dalam demografi dan beban penyakit pada alaf ini terus mengkehendaki keperluan-keperluan dan strategi baru dalam sistem kesihatan kita. Bilangan jururawat lelaki walaupun kecil namun berjaya memberikan impak yang positif terhadap amalan klinikal dan kualiti perkhidmatan bagi sektor kesihatan. Dan kini saya berada di PPUM bagi melihat sendiri bagaimana kombinasi jururawat lelaki dan jururawat wanita dalam menjalankan kerjanya. Muhammad Hairin bin Mansur, 30 tahun, jururawat di bahagian hemodialisis Pusat Perubatan Universiti Melaya, adalah antara kaum Adam yang memilih dan terpilih menjadi jururawat lelaki. Jika dilihat susuk fizikalnya, pasti ramai tidak menyangka akan pilihan kerjaya yang dipilihnya bagi mencari rezeki. Beliau kelihatannya sama saja seperti lelaki-lelaki yang lain. Yang membezakan dirinya adalah kerjayanya, seorang jururawat. Mengapa memilih kerjaya ini? Tidak kekokkah melakukan sesuatu yang kebiasaannya dilakukan oleh kaum wanita? Kalau ikutkan sebenarnya dia background lah. Background bapa saya pembantu farmasi di klinik kesihatan. Jadi saya duduk memang kawasan penuh dengan jururawat. Memulakan kerjayanya pada usia 22 tahun, Hairin percaya kerjaya pilihannya itu mampu memberikan ruang dan peluang kehidupan yang sangat baik, bukan sahaja kepada dirinya, malahan keluarga. Suasana kerja yang memerlukan kesiagaan sepanjang masa pastinya kadang-kala mengundang tekanan kerja. Namun tidak begitu bagi Hairin. Beliau menganggap semua kerjaya adalah sama. Minat dan semangat yang mendalam adalah membezakan kejayaan sesuatu perkara itu. Adalah minat. Minat dalam perkhidmatan bersama dengan pesakit. Itu saya rasa yang utama. Dia tak kira lelaki atau perempuan. Sebab jururawat itu sendiri adalah satu perkataan pekerjaan. Orang ingat jururawat itu perempuan, jururawat perempuan. Tapi sebenarnya tak. Jururawat adalah khusus lah, sama ada lelaki ataupun perempuan. Tapi yang penting pada saya memang kita punya hati lah. Kalau ada minat untuk berkhidmat, memang dengan kerenah-kerenah pesakit ni kan, kalau tak boleh. Kebiasaannya, beliau bekerja mengikut shift dan jadual yang telah ditetapkan oleh ketua unit. Tidak kiralah siang atau malam. Apa yang pasti, setiap arahan perlu dipatuhi dan dilunaskan dengan cemerlang. Ini kerana kerjaya profesional sebegini menuntut tumpuan dan ketahanan yang tinggi kerana membabitkan kesihatan serta nyawa manusia. Lelaki ini telah pun berkeluarga dan memiliki cahaya mata. Bagaimanakah penerimaan awal keluarganya sebaik mengetahui akan profesion yang dipilih beliau? Keluarga memang menyokong penuh sebab background juga, family. Kawan-kawan sekarang semua memang diorang pun bangga, wah ada profesion lain. Hairin mengisi aktiviti masa lapangnya dengan bermain futsal bersama rakan-rakan. Aktiviti yang menyihatkan itu membolehkannya kekal cergas. Bukan sahaja cergas sebagai individu biasa yang perlu menjaga kesihatannya, malahan sebagai persediaan pemantapan diri bagi menjalankan tanggungjawabnya sebagai jururawat yang membantu insan-insan lain.
Pada masa kini, bidang kejururawatan bukan lagi hak milik eksklusif golongan wanita saja. Semakin ramai kaum Adam yang menyertainya, menjadikan bidang ini semakin mendapat tempat di kalangan masyarakat. Secara jujurnya, mula-mula saya tidak berapa minat tentang jururawat. Tapi setelah bekerja 1 hingga 3 tahun, saya mula memahami keadaan pesakit dan saya telah banyak pengalaman dan seterusnya saya mencintai bidang kejurawatannya untuk membantu pesakit-pesakit yang kurang upaya. Setelah saya bekerja, keluarga dan saya mula menerima profession saya sebagai satu pekerjaan. Selama 7 tahun, saya berasa banggalah bekerja sebagai seorang jururawat di mana saya dapat menolong orang-orang yang kurang upaya, pesakit-pesakit, dan apa yang tidak dapat dilupakan jika kita berjaya menyelamatkan seorang dan seorang itu mengucapkan terima kasih kepada saya. Bidang ini sebenarnya sudah lama menerima kombinasi jururawat lelaki. Cuma bilangannya sahaja yang sangat kecil. Malu, bimbang dicop lelaki lembut. Halangan keluarga biasanya adalah alasan utama kekurangan lelaki dalam bidang ini. Jadi, lelaki yang mempunyai minat, semangat yang tinggi dan berpandangan jauh seperti Hairin lah yang mampu mengatasi persepsi negatif sebegini. Kudos untuk Abang Messi. Memetik ucapan Datuk Seri Liau Tiong Lai pada 2009 yang menggambarkan hospital dan klinik sebagai gelanggang dalam pertarungan bagi menyelamatkan nyawa insan, maka para jururawat adalah barisan laskar di hadapan. Demikianlah betapa pentingnya peranan para jururawat ini dalam menjalankan misi dan tanggungjawab mereka. Namun masih ramai lagi yang tidak menyedari pengorbanan golongan ini. Penyediaan modal insan yang berkaliber dalam menjalankan tanggungjawab ini sememangnya sangat diperlukan. Kalau cabaran terkini kita di Kementerian Kesihatan Malaysia untuk jururawat kita nak memantapkan penjawatan kita mengikut level of care supaya rakyat semua mendapat perawatan yang lebih berkualiti. Lebih berkualiti kerana jawat-jawatnya mahir dan kompeten dalam kerja dia untuk memberi perawatan yang berkualiti. Apa yang dikatakan 109 tadi, dia ni memberi sumbangan kepada negara kita di mana pengeluaran jururawat kita di setiap kolej setiap tahun yang menduduki peperiksaan lembaga jururawat Malaysia purata 9,000 setahun. Dia akan meningkatlah Ini termasuk daripada segi sijil, diploma, degree, tapi mereka semua memberi sumbangan yang baik terhadap negara kita. Jadi bagaimana luar negara menerima jururawat kita ni bukan sahaja di Arab Saudi di Singapura di Australia 1,200 orang di mana mereka ini mendapat pujian kerana memberi perawatan yang baik di negara luar. Konsep 10S yang diperkenalkan bermula 2006 oleh bahagian kejururawatan diaplikasikan oleh semua anggota kejururawatan di seluruh negara. Senyum, salam, segera, sentuh, sensitif, sopan, segak, selia, selidik dan semangat adalah elemen-elemennya. Tujuannya adalah memastikan perkhidmatan yang diberikan bukan sahaja nampak di mata tetapi dekat di hati. 2007 kita dah mula 10S daripada 5S kepada 7S dan kepada 10S. Jadi kalau dulu orang kata 7S itu orang kata dia ada senyum Mula-mula kita senyum. Dah senyum tu kita salam kat orang.
Dah salam tu segera sopan. Sopan kita sensitif. Sensitif kita sentuh tak sayang pesakit kita. Lepas tu jururawat